Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para hadirin sekalian yang menonton live secara Facebook, live di Facebook Masjid Darussalam dan juga Masjid Al-Khair. Alhamdulillah. Selamat datang saya ucapkan pada hadirin sekalian dan teruskan kongsikan live ini, like dan share agar insya-Allah lebih ramai dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini insya-Allah. Saya mohon sedikit ya kerana kita lewat sedikitlah atas masalah teknikal sebentar tadi. Maka tanpa kita membuang masa, insya-Allah saya persilakan tamu khas kita iaitu guru saya Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Firdaus Yahya untuk berkongsi berkenaan dengan topik yang sangat penting yang mungkin ramai sekali tertanya-tanya tentang hari Arafah dan juga hari raya ini kita nak ikut negara mana? Ya, kerana kita sedia maklum bahawa di Arab Saudi akan bermula hari Arafah pada hari Jumaat nanti dan kita di Singapura, di Malaysia, di Indonesia akan bermula, di Brunei akan bermula pada hari Sabtu. Jadi bagaimana tu? Itulah nanti akan kita bicara bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Firdaus Yahya. Jadi para penonton sekalian, jika ada apa-apa soalan boleh letakkan di ruangan komen dan insya-Allah akan saya suarakan dan saya kongsikan soalan anda semua insya-Allah. Maka saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Firdaus Yahya. Ahlan wa sahlan Ustaz Firdaus. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar anda, khabar semua? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kita lah pada malam ini. Ya, saya dengar tadi Ustaz pun satu hari sibuk ya Ustaz. Sikit je lah, biasalah. Alhamdulillah. Kan? Jadi, insya-Allah tanpa kita buang masa, saya persilakan Fadhil Ustaz Firdaus Yahya untuk membicarakan berkenaan dengan tajuk kita ini dan kemudian jika para hadirin sekalian ada soalan boleh sertakan di ruang komen insya-Allah. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita telah dipertemukan dengan bulan suci Zulhijjah, sebuah bulan yang mempunyai perayaan yang agung iaitu Idul Adha, Hari Raya Haji yang merupakan perayaan yang jauh lebih besar, 5 kali ganda lebih besar kebesarannya daripada Hari Raya Puasa. Hari Raya Puasa sehari, tapi Hari Raya Haji sampai 5 hari. Jadi bermula daripada Arafah, kemudian sampai kepada Idul Adha itu sendiri dan terus pada 3 hari pertama hari-hari tasyrik atau dikatakan hari-hari untuk sembelih korban. Jadi kita syukur pada Allah kita berada dalam bulan suci ini dan kita sekarang berada dalam 10 hari yang mulia bulan Zulhijjah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan 10 malam ini
walayalin ashr dalam surah Al-Fajr, yang mana bermaksud demi 10 malam, dan ulama semua bersepakat 10 malam ini bermaksud iaitu 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita keredaannya dan pahala yang melimpah kepada kita sepanjang kita berada dalam bulan Zulhijjah ini, terutama dalam 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tajuk kita pada malam ini agak menarik. Hari Arafah dan hari raya, termasuk hari raya puasa dan hari raya haji. Hendak ikut negara mana? Kita baru tahun ini hari raya puasa kecoh. Seluruh negara Mabins kecuali Singapura, mereka menyambut hari raya sehari lebih awal pada hari Isnin, sedangkan kita sambut pada hari Selasa. Jadi ada masyarakat Islam yang tertanya-tanya, kenapa tak kita ikut negara Malaysia saja? Kita ni kan sebelah Malaysia. Kenapa kita mesti sendiri? Jadi nak raya ikut negara mana? Kalau Malaysia pula tanya pula, kenapa saya tak ikut Thailand? Thailand tanya, kenapa saya tak ikut Bangladesh? Bangladesh tanya pula, kenapa saya tak ikut India? India tanya, kenapa saya tak ikut Pakistan? Dan seterusnya sampai Saudi. Jadi akhirnya kita nak ikut negara mana sebenarnya? Kerana dia macam domino effect. Sampai mana kita nak berhenti? Di situ persoalan yang besar. Jadi bukan maknanya jawapan senang, oh kita negara sebelah, kita ikut negara sebelah saja. Kerana ini lihat daripada perspektif yang sangat singkat, iaitu perspektif kita. Kita kena lihat daripada perspektif agama dan hukum. Kerana bagaimana pula orang Malaysia? Bagaimana pula orang Indonesia? Bagaimana pula orang Bangladesh? Bangladesh dan India berbeza hari raya. Jadi begitulah seterusnya. Jadi kita akan huraikan dan kita akan rungkaikan persoalan ini pada malam ini. Tetapi sebelum itu kita perlu tahu lebih awal lagi berkenaan dengan tuntutan memulakan hari raya dan juga puasa dengan anak bulan. Kenapa dengan anak bulan? Kenapa kita tak boleh ikut macam kalender Cina? Ditentukan awal-awal, kita tak payah tengok anak bulan langsung pun. Kita kena ikut anak bulan kerana ia telah disebut oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah dan juga oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala dalam juz yang kedua, selepas berkenaan dengan cerita berkenaan dengan puasa, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hilal-hilal yang nampak ini, yang bulan ini kita tahu mula daripada halus, kemudian dia besar sikit jadi setengah, kemudian jadi full moon, kemudian dia setengah balik, kemudian dia halus balik, kemudian dia hilang. Jadi berkenaan dengan fasa-fasa bulan ini, orang Arab tanya kepada Rasulullah SAW, macam mana keadaan bulan ni semua ni? Maka Allah SWT turunkan ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang fasa bulan ini sepanjang 29 hari atau 28 hari dalam sebulan tersebut. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakanlah kepada mereka bahawasanya perubahan bentuk bulan ini daripada kecil kepada setengah, kepada penuh, kemudian kepada setengah balik kepada kecil sepanjang 28 hari tersebut itu adalah untuk penentuan waktu untuk manusia. Jadi manusia boleh ketahui pada hari ini hari bulan berapa. Tak perlu tengok kalender, tengok langit je pada waktu malam. Ini kita hari yang mungkin yang ke-7, yang ke-8 ataupun yang ke-9, yang ke-10. Lebih kurang macam gitu. Jadi ia adalah untuk penentuan kalender bagi manusia. Wal hajj, kata Allah SWT. Dan juga untuk penentuan bila bermulanya haji. Dan ini perbicaraan kita pada malam ini. Bila mulanya haji, iaitu orang kata mulanya haji dengan awal bulan Zulhijjah. Tidak. Awalnya haji, musim haji ini bermula dengan Idul Fitri. Idul Fitri. Kerana apabila tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, tak kisahlah 29 ke atau 30 ke, pada malam raya itu dah mula waktu haji. Maknanya siapa nak pergi haji dah boleh jatuhkan niat haji sebenarnya kalau boleh. Itu tempoh haji. Jadi maknanya waktu haji ini Allah SWT sebut ini bukan awal Zulhijjah tetapi
asalnya adalah awal Syawal. Jadi untuk penentuan awal Syawal juga. Kemudian untuk penentuan awal haji, iaitu apa? Bila nak wukuf. Di situ kena tentukan bila awal bulan Zulhijjah. Bila awal bulan Zulhijjah. Kerana wukuf di Padang Arafah mestilah pada 9 Zulhijjah. Jadi bilakah mula awal Zulhijjah? Agar 9 Zulhijjah jemaah haji boleh wukuf di Padang Arafah. Jadi bila Allah SWT kata anak bulan ini adalah untuk bila nak tentukan awal haji, ia juga merangkumi hari raya puasa, hari raya haji dan juga wukuf di Arafah. Itu dia. Kemudian kedudukan ayat tersebut selepas Allah SWT menceritakan tentang hukum puasa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana puasa dah dimulakan dan Allah SWT dah sebut dalam ayat puasa tersebut berkenaan dengan penentuan puasa tersebut dengan anak bulan. Ya, jadi Allah tak payah sebut ulang lagi tentang anak bulan bagi puasa, hanya ulang bagi haji. Jadi itu tentang Al-Quran. Bagaimana pula hadis? Hadis banyak berkenaan penentuan anak bulan ini. Banyak sangat hadis yang mana Rasulullah SAW beritahu kita bahawasanya permulaan bulan Islam, terutama bagi bulan puasa, awal hari raya puasa ataupun hari raya haji dan juga wukuf Arafah sebelum hari raya haji tersebut, perlulah mengikut kepada kenampakan anak bulan. Ru'yah al-hilal. Maksud ru'yah adalah melihat. Iaitu kenampakan. Mesti lihat anak bulan tersebut. Baik. Manakah hadis itu? Ini saya terangkan. Hadis pertama. Kalau saya katakan banyak hadis, jadi saya bawa hanya 2 hadis yang agak opposite sedikit. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga lain-lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghummiya 'alaikum fa'akmilul 'adad." Yang mana bermaksud berpuasalah kerana melihatnya, iaitu melihat hilal. Jadi bila puasa, mula puasa bila dapat lihat anak bulan. Wa aftiru li ru'yati, dan berhentilah puasa kerana melihatnya juga. Jadi mula Ramadan dan akhir Ramadan dengan melihat anak bulan. Tapi yang belakang ini panduan daripada Rasulullah SAW, fa in ghummiya 'alaikum, jika dilindungi daripada kamu melihat anak bulan tersebut, fa akmilul adad, maka genapkan bilangan 30 hari. Kerana biasa tak semestinya semua kira setiap kali kita lihat anak bulan kita dapat lihat. Kerana walaupun macam keadaan Rasulullah di padang pasir tersebut itu jarang berawan, jarang sangat berawan, tapi ada kalanya berawan. Dan ada kalanya awan itu dia menutupi anak bulan kat sini, tiba-tiba awan lalu kat depan. Habis dah tak nampak anak bulan halus segitu, datang dia tutup. Mana awak nampak? Habis lain semua tak ada anak bulan, tak ada awan. Jadi dia blok dekat situ. Maka kata Rasulullah SAW hadis ini, Rasul kasih panduan, kalau kamu tak nampak kerana dilindungi dengan awan ke, dengan asap ke, dengan hujan ke, dengan kabut ke, apa saja, maka senang saja kamu genapkan 30 hari. Genapkan 13 sebab kamu tak nampak. Ini panduan yang ringkas dan mudah. Tetapi ada hadis yang kedua. Rasulullah SAW seolah memberikan option kepada kita umat Islam. Apa dia? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim juga. Hadis yang sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Maksudnya jika kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Dan jika kamu melihatnya, maka berhari rayalah. Jika dilindungi daripada melihat anak bulan, tak nampak anak bulan, di sini saya highlight warna kuning, faqdurulah. Takdirkan hilal tersebut. Option yang kedua. Option yang pertama tadi hadis. Fa'akmilul adad. Genapkan bilangan 30. Kamu tak nampak? Complete 30 hari. Kerana bulan sama ada 29 atau 30 hari. Tapi option yang kedua, kamu tak nampak, kamu tak payah genapkan 30 hari.
Kamu tentukan, takdirkan hilal maknanya kamu tentukan hilal tersebut wujud. Mengikut setengah ulama. Mengikut setengah ulama lain mengatakan tidak, yang masuk tentukan hilal tersebut itulah tentukan dia 30 hari. Jadi ada dua berbeza pendapat di sini. Tapi Rasulullah SAW selalu memberi kita option. Kalau tak ada option, maka Rasulullah akan sebut genapkan 30 saja. Genapkan 30, tak payah banyak cerita. Tapi sekarang Rasulullah SAW sebut faqdurulah. Takdirkan, tentukan hilal tersebut. Tentukan apa? Tentukan, takdirkan yang dia terwujud. Anggap yang dia terwujud. Walaupun kamu tak nampak. Sebab apa? Sebabnya, ini option bagi orang yang ada ilmu. Kalau kamu ada ilmu dan kamu tahu dan kamu yakin anak bulan tu ada, cuma tak nampak kerana alamak ini bulan ni, anak bulan ni awan pula kepung. Betul-betul kat position anak bulan tu awan datang kepung. Tak nampak. Tapi anak bulan tu ada. Kalau diangkat awan ini kamu kan nampak. Tapi awan, Allah tentukan awan tu ada bergelam matahari tiba-tiba tutup kat situ. Pergilah depan sikit, depan sikit, depan sikit. Tak nak dekat situ juga. Allah, tak nampak. Tapi kamu tahu ada. Jadi bila kamu tahu ada dan kamu tu boleh nampak, takkan kamu nak genapkan 30 hari. Katakan Ramadan. Nak masuk awal Ramadan. Anak bulan kamu tahu ada. Tinggi, boleh nampak. Sekali tiba-tiba kepung awan. Kalau kamu nak ikut hadis pertama, boleh. Maknanya 30 hari. Tapi miss satu hari Ramadan. Macam mana ni? Tapi kalau kamu ikut option kedua, kamu cakap, ada. Kalau terangkat awan ini, anak bulan tu nampak. Maka ikut pada option kedua. Jadi, dua-dua option ini dibolehkan dalam Islam. Para ulama bersetuju. Kamu nak ikut yang ini boleh, yang kuning ini boleh. Jadi, bila nak ikut yang ini, bila nak ikut yang ini. Bila nak ikut hadis pertama, option 30 hari. Bila nak ikut option yang kedua, 29 hari. Tapi ikut ilmu nampak, maka kita berhari raya lah. Atau kita berpuasa lah. Option yang pertama ini kita boleh ikut kalau kita ini tidak ada ilmu. Ilmu matematik ke, ilmu falak ke, ilmu apa ke, ilmu tentang pergerakan bulan ke. Kita tak ada ilmu. Kita orang awam. Jadi kata Rasulullah SAW, ikut panduannya pertama ini senang saja. Cuba kita tengok. Katakan kita dengan orang-orang semua dekat pulau, mana-mana pulau. Tak ada orang yang tahu ilmu falak, tentang astronomi, tentang ini semua. Jadi macam mana? Keluar pergi tengok. Senang aja. Cari. Agaknya kat sana. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak sudah. Kita delay mula puasa kita atau kita delay hari raya kita 1 hari. Senang. Awak tahu ada tak? Tak tahu. Kita tak ada ilmu lah. Sudah 30 hari senang. Tengok Islam ni mudah. Dia tak menyusahkan. Tapi kalau dalam kumpulan manusia tersebut ada orang yang mempunyai ilmu astronomi, ilmu matematik, boleh buat kira-kira dan tahu bahawasanya anak bulan itu wujud. Cuma kamu semua tak nampak sebab apa? Sebab berawan. Tapi kalau tak ada awan, kamu akan nampak. Maka di sini umat Islam di kawasan itu mereka boleh memilih option yang kedua, iaitu faqdurulah, tentukan kedudukan anak bulan tersebut dan mulakan puasa ataupun mulakan hari raya. Ikut option kedua. Tak salah. Jadi dua-dua option ni ada. Untuk option pertama, mereka tak ada ilmu. Option yang kedua bagi mereka yang ada ilmu. Maka oleh kerana itu, ulama selisih pendapat. Mereka tahu bahawasanya boleh ikut ilmu. Kerana para sahabat juga lakukan sedemikian. Contohnya, perawi hadis yang kedua ni, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ini seorang yang mempunyai ilmu astronomi. Bukan astronomi macam zaman sekarang lah. Tapi dia itu mengetahui pergerakan dan kedudukan anak bulan atau bulan. Ni ilmu yang ada di kalangan orang Arab pada zaman dahulu. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, seorang ulama hadis mazhab Maliki dan juga ulama fikih mazhab Maliki dalam kitab hadisnya At-Tamhid.
Dia mengatakan bahawasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan juga orang Arab ni mereka ada ilmu apa? Ilmu untuk mengetahui sama ada satu-satu bulan tersebut itu bulan yang lengkap 30 hari atau bulan yang kurang 29 hari. Bulan yang sama ada 29 ataupun 30. Cara bagaimana? Mereka akan melihat pergerakan bulan pada setiap malam dengan berlatar belakangkan bintang. Hebat. Kita tak ada ilmu ini. Maka dia kata kalau bulan itu bergerak pada buruj-buruj tertentu dan dia lahir pada hari-hari tertentu dalam buruj-buruj tertentu, iaitu berapa constellation, specific constellation, anak bulan dia tengok ni berlaku pada bintang ini, maka mereka tahu ini kemungkinan besar bulan ini 29 hari. Maknanya boleh nampak anak bulan. Kalau berlaku pada buruj-buruj tertentu, ini bulan 30 hari. Sebab tak boleh nampak anak bulan pada akhir bulan tersebut. Kemungkinan besar tak nampak. Definite answer, tak boleh. Tapi most probably, sedemikian. Ini ilmu yang dah ada pada orang dahulu, orang Arab. Sana mereka tak malam, langit malam mereka tu cerah. Bayangkan kita pergi padang pasir tanpa ada lampu, tanpa ada apa cahaya. Subhanallah, bila kita tengok ke atas, bertaburan bintang-bintang sangat cantik. Ini nikmat yang Allah angkat daripada kita. Kenapa? Kerana langit kita ni cerah. Banyak sangat lampu. Mata kita pun mata dah tak kuat macam orang dahulu. Orang dahulu tak pakai cermata boleh nampak jauh. Boleh nampak bintang-bintang. Sekarang mata kita banyak dah kabur. Sebab banyak sangat blue screen, kemudian white light, begitu, gini dan sebagainya. Tengok benda halus saja, dekat macam gitu dengan handphone, dengan tablet, dengan apa. Jadi habis mata kita. Tak sama macam dahulu. Jadi tak nampak benda ni. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu mempunyai ilmu sedemikian. Maka mengikut riwayat Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, Ibnu Umar ini pernah satu kali itu beritahu kepada pembantu dia, pergi keluar tengok anak bulan. Pada apa? Pada akhir Syaban, 29 Syaban. Pergi tengok untuk tentukan awal Ramadan tu bila. Esok ataupun lusa. Maka lepas tenggelam matahari semua, dia punya pembantu pulang dan beritahu pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kami tak nampak anak bulan. Jadi kami akan puasa lusa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tapi kalau ikut ilmu aku, anak bulan tu dah ada. Ilmu apa ni? Ilmu astronomi dia. Dia dah pantau. Pada pendapat aku, ilmu aku, anak bulan tu ada. Kamu tak nampak. Tak semestinya kamu tak nampak bulan tu tak ada. Bulan tu ada, cuma kamu tak nampak, mungkin awan dan sebagainya. Jadi kamu ikut hadis yang option yang pertama, kata Ibnu Umar, aku puasa esok hari. Ibnu Umar tak nak hafsal ni. Dia tak nampak kan? Tapi Ibnu Umar ikut kepada option yang kedua. Hadis yang beliau riwayatkan ini. Fa in humma alaikum faqdurulah. Kalau dilindungi dari kamu, takdirkan hilal tersebut tu ada. Kalau kamu ada ilmu. Kalau kamu tak ada ilmu, ikut pada option pertama, iaitu tetapkan 30 hari. Jadi kerana itu, di Singapura di sini, sejarah Singapura ini, pada awal-awal tahun, sampai pada tahun 71-72, Singapura bergantung kepada penentuan ru'yah di Malaysia, terutama di Johor. Kerana Singapura adalah sebahagian daripada Malaysia. Bukan negara sendiri. Jadi dia mesti mengikut kepada pemerintah pusat di Malaysia. Jadi Malaysia, pemerintah pusat kata, nampak anak bulan, kita semua puasa. Puasa semualah Singapura ke kalau sekarang ini Sabah, Sarawak, walaupun jauh macam mana pun ikut kepada penentuan anak bulan ataupun pengumuman kerajaan pusat di Kuala Lumpur. Jadi Singapura ikut. Tapi kemudian Singapura berpisah dari Malaysia, jadi negara yang tersendiri, maka tak wajib ikut Malaysia, ikut pada sendiri. Tapi tetap Singapura ketika tersebut tak ada kepakaran untuk nak melihat anak bulan, dan tak ada, saya beritahu sini, tidak ada satu laporan pun daripada tahun 30-an sampailah sekarang, dah dekat 100 tahun. Tak ada satu laporan yang menyatakan Singapura dapat lihat anak bulan. Jadi bukan senang nak lihat anak bulan. Betul, pergi lihat, dapat lihat. Awak bayangkan, dah hampir 90 tahun
Singapura tak nampak anak bulan. Jadi ingat, anak bulan tu senang nak tengok. Bukannya senang, sebab apa? Kawasan kita ni berawan. Dan Singapura ni pulau kecil. Kita tak ada banyak tempat nak tengok. Lain kalau Indonesia. Oh, besar. Kalau berawan hujan lebat dekat Sumatera, Jawa terang. Kalau hujan lebat kat Sumatera dan Jawa, Kalimantan terang. Kalau Kalimantan pun kira terbakar hutan sampai tak nampak, yes, Sulawesi ada. Aceh ada. Aceh bukan ada lah. Dekat Irian Jaya pun boleh tengok. Jadi besar, luas. Jadi macam-macam tempat boleh lihat. Ada 99 tempat melihat anak bulan di Indonesia. 99. Kita ada berapa? Kita cuma ada 1 ataupun 2. Tak nak banyak tempat. Itu pun kita tengok, tempat ini memang tak sesuai sebab banyak sangat kapal lalu. Dah lah kita ini, kan, tempat kita ni berawan. Kapal pula banyak lalu. Macam mana? Bayangkan ni ada anak bulan tu bawah, dekat saya tunjukkan. Sekali kapal lalu kat depan, alamak. Kapal, sana sikit. Kapal cakap, who are you? Aku kapten kapal, aku nak parking sini. Kau ni pasal lah. Tak boleh tengok anak bulan. Jadi susah. Kalau Malaysia ada 19 tempat lihat anak bulan. Jadi luas. Maka bermula pada tahun 72, Singapura ikut kepada apa? Ikut kepada option yang kedua di sini. Penentuan anak bulan. Ikut kepada mathematics. Ikut kira mathematics, anak bulan ada di atas ufuk. Ni ufuk, anak bulan ada atas ufuk. Jadi apa? Okey, besoknya puasa. Besoknya raya. Sebab boleh lihat anak bulan, cuma kita tak dapat lihat saja sebab macam-macam benda kat situ kepung. Jadi ikut option yang kedua. Tapi option yang kedua ni, Singapura kata, kalau wujud je anak bulan atas ufuk je, maka dianggap sebagai dah besok tu dah masuk bulan yang baru. Dia tak ada penentuan berapa tinggi sebagainya, tidak. Ikut mathematics. Orang tanya, baru semalam ada orang tanya, cakap, Ustaz, diorang ikut mathematics ni macam mana ni? Apa percaya sangat dengan maths ni? Kan boleh berubah-ubah. Mathematics, kalau zaman dahulu, 500 tahun lepas, 1000 tahun lepas, memang tidak begitu tepat dan jitu. Tak accurate. Sebab apa? Sebab belum develop formula-formula yang baru. Belum ada calculus. Calculus tu yang dibuat oleh yang diperkenalkan oleh Isaac Newton lah. Dan ada satu lagi nama Laplace juga. Jadi mereka bergaduh siapa yang introduce calculus ini. Maknanya apa? Ilmu matematik berkembang. Dan terus berkembang, makin jitu, makin accurate sampai zaman sekarang. Begitu accurate-nya mathematics untuk penentuan anak bulan sampai NASA boleh tembak laser daripada bumi direct kepada satu tempat di bulan yang mereka letakkan cermin, mirror kat situ. Bila mereka hantar astronot pergi bulan sana, mereka letakkan satu cermin. Cermin tu tak besar lah, mungkin saiz macam skrin komputer macam gitu saja. Ataupun satu kaki by 1 foot by 1 foot ke apa, letak cermin kat situ. Kenapa letak cermin kat permukaan tersebut? Supaya apa? Supaya setiap bulan NASA tembak laser. Total direct dekat cermin tersebut. Bila kena cermin, dia akan reflect. Dia reflect balik kepada bumi. Kenapa NASA tembak laser macam itu? Kerana nak kira berapa jauhnya jarak bulan dan bumi. Dengan laser. Jadi macam mana awak nak tembak betul-betul direct dekat cermin tersebut, macam begitu jauh. Awak boleh betul-betul tembak laser directly kat situ. Kerana matematik dah tepat. So it's very accurate. Bukti yang awak nak lihat, kita keliling kita. Tiap-tiap hari kita gunakan GPS. GPS untuk order Grab food lah, Panda food lah, untuk tengok bas sampai pukul berapa lah, untuk tengok sampai taksi kat mana lah, Grab dekat mana lah, untuk kapal terbang landing, semuanya gunakan GPS. Very accurate to the microsecond. Gunakan mathematics yang sama. Jadi dah develop very accurate. Dan untuk pengetahuan semua, kan, terlalu sangat tepat perkiraan ini. Dia punya equation dia, equation untuk formula untuk kira
pergerakan bulan ini, kalau ikut kepada yang dibangunkan oleh negara Perancis, dia mempunyai lebih daripada 7,000 equation. 7,000. Tepat. Itu paling tepat lah. Kita tak gunakan ketepatan akurasi macam itu sebab kita tak perlukan. Itu diperlukan untuk macam nak hantar satellite pergi kepada planet lain dan sebagainya. Dia terpaksa gunakan gitunya akurasi. Jadi manusia dah ada kemampuan sedemikian. Kerana itu matematik dah tepat. Oleh kerana itu, kalau kita baca hadis atau kita tengok kitab-kitab ulama dahulu, mereka mengatakan jangan berpegang kepada ilmu hisab, kerana ilmu hisab ni ilmu yang sama-sama tidak begitu accurate. Kena lihat anak bulan juga, sebab anak bulan tu accurate, awak dapat lihat. Awak yakin awak dapat lihat. Sedangkan matematik ni tak begitu accurate. Memang betul. Sebab itu ikut cara matematik yang lama. Very simple. Tapi sekarang dah terbalik. Siapa yang nak bergantung pada anak bulan, nak lihat anak bulan, kalau awak tak ada alat, awak sama-sama betul ke anak bulan tu? Ke awan? Ke asap? Ke apa? Nak pasti. Tapi kalau ikut matematik, accurate. Awak boleh kira. Jadi dah, keadaan dah terbalik. Matematik dah jadi satu ilmu yang dikatakan ilmu yakin. Sedangkan melihat anak bulan tersebut itu dengan mata, tanpa ada alat, tanpa ada ilmu, menjadi satu ilmu yang ragu-ragu. Orang keluar lihat, saya dapat lihat anak bulan. Betul ke? Macam mana awak dapat pastikan saya anak bulan? Saya tahulah saya nak lihat. No. Macam mana awak tahu? Awak ada ilmu? Tak, saya nampak saja. Jadi sama-sama. Adakah betul anak bulan ataupun awan? Tak ada jawab. Adakah itu asap? Tak ada jawab. Adakah itu kapal terbangnya contrails? Kapal terbang kalau dahulu kan kadang keluar asap kat belakang tu kan. Nama dia contrails tu. Adakah itu? Jadi ilmu yang sama-sama. Jadi kerana itu, Singapura dah ikut mathematics. Berdasarkan pada option yang kedua ini. Sampai kepada tahun 1992, kemudian bersepakatlah cuba negara-negara Mabim sini iaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura ini membina satu kriteria untuk menentukan berapa tinggi anak bulan, berapa jauh anak bulan tu daripada matahari, minimum jarak yang mana kalau dia tu berada di bawah minimum value ini, kita anggap anak bulan itu walaupun ada atas ufuk tapi tak boleh lihat. Maka tak boleh pakai option yang kedua, faqdurulah ini. Tapi kalau sekiranya dia berada di atas option tersebut, di atas kepada value tersebut itu, kita letak minimum tapi dia lebih pada minimum value tersebut tu, kita kata boleh lihat anak bulan. Cuma tak nampak saja kerana awan dan sebagainya. Jadi mereka sepakat untuk tentukan dia punya kriteria tersebut itu. Kemudian pada tahun 2017, negara-negara ini kumpul dan revise kriteria tersebut. Buat kriteria yang baru. Ini kriteria very technical lah, cuma saya nak beritahu sejarah dia. Tetapi walaupun 4 negara ni dah sepakat untuk gunakan kriteria tersebut itu, tetap mereka melihat anak bulan. Dan tetap mereka ada kebebasan untuk tidak ikut kriteria tersebut. Kerana ini kriteria ni hanya panduan, tak wajib ikut. Jadi maka negara Brunei yang berada di tengah-tengah Malaysia, mereka lihat pada kriteria ini, kemudian mereka tengok anak bulan. Kemudian bila mereka keluar tengok anak bulan, mereka tak nampak. Bila mereka tak nampak, mereka katakan, okey besok belum lagi puasa, lusa puasa. Malaysia keluar. Tengok anak bulan. Tak nampak anak bulan. Tapi anak bulan tersebut itu dah berada atas kriteria, minimum kriteria. Maka Malaysia kata, okey, oleh kerana dah ada atas kriteria, kita gunakan option kedua ini, faqdurulah, maka kita cakap besok puasa. Walaupun kita tak nampak. Kita tentukan dia dah ada, maka kita puasa. Maka berbeza Brunei dan juga Malaysia. Tak ada pula orang Singapura kecoh, kenapa Brunei tak ikut Malaysia? Tapi bila Singapura berselisih dengan Malaysia, kecoh kenapa Singapura tak nak ikut Malaysia? Tapi bila Brunei, tak pernah pula orang tanya. Sedangkan Brunei itu di tengah-tengah Malaysia. Ini adalah Sarawak. Di tengah-tengah Sarawak itu, kelilingnya di hujung Sarawak, tapi keliling Sarawak itu sebut adalah Brunei. Tak ada kecoh. Orang Brunei pun tak kecoh. Sebab apa? Sebab semua orang tahu bahawasanya tak wajib ikut negara jiran. Walaupun awak tu berada di tengah-tengah negara jiran. Awak ikut awak punya ru'yah sendiri. Ini ditentukan dalam Islam.
Tapi kadang orang yang tak tahu, dia cakap, gini kita kata miskun. Tidak. Jadi selama itu daripada tahun 90-an sampai 2000 sampai atas 2010 dan ke atas ini, kebanyakan masa Brunei ini dia lewat satu hari. Dia puasa lewat satu hari, dia raya lewat satu hari. Kenapa? Kerana walaupun mereka dah sepakat dengan kriteria ru'yah tersebut itu minimum, mereka kata kita tak kita lihat anak bulan dan tak nampak. Maka tak nampak kita pakai option yang pertama, iaitu ini. Lengkapkan 30. Kita tak pakai option yang kedua. Jadi mereka boleh ikut option pertama. Adakah salah? Tak salah. Sebab apa? Kedua-dua option ni Rasulullah SAW beri. Jadi menggunakan mathematics dan kriteria untuk minimum kriteria untuk menentukan anak bulan tu ada di atas ufuk melalui ilmu mathematics yang accurate. Apatah lagi sekarang kita dah ada komputer. Dulu tak ada komputer, kita pakai calculator. Boleh kira dengan cepat. Walaupun makan masa lah. Tetapi kita tahu daripada awal-awal kita dah buat perkiraan. Daripada sekarang kita dah boleh kira tahun 2042. 2042 anak bulan Ramadan itu tinggi mana? Dah boleh buat perkiraan. Kau tahu jauh pula perkiraan. Sebab dia maths. Just like kita boleh kira akan datang, kata bang boleh landing kat mana, macam mana kita nak bina dan sebagainya, kita dah boleh kira, no problem. Itu ilmu mathematics. Jadi, yang menggunakan kriteria ini dinamakan sebagai kaedah imkan ru'yah. Imkan ru'yah. Imkan bermaksud kemungkinan. Semelayu imkan mungkin, sama. Kemungkinan ru'yah. Maknanya apa? Awak boleh ru'yah kalau tak terlindung awan. Kalau tak terlindung dengan benda-benda yang lain. Tapi kerana terlindung, awak tak nampak. Jadi digunakan perkataan imkan ru'yah. Iaitu apa? Iaitu kemungkinan untuk melihat anak bulan. Maka ini caranya. Ini yang dikatakan sebagai apa? Sebagai kaedah yang digunakan di Singapura dan juga banyak-banyak negara. Dan menjadi satu kriteria yang dah mula diterima pakai oleh banyak negara Islam di dunia ini. Option yang kedua itu imkanur ru'yah. Nah, tadi saya katakan bahawasanya anak bulan ni sukar nak lihat. Orang kata, mana main kita lihat anak bulan? Okey. Sekarang saya nak tunjukkan beberapa gambar, betulnya gambar yang orang ambil pada 29 hari bulan setiap bulan, kan, dengan anak bulan tu sudah berada di atas ufuk, bukan berada di bawah ufuk. Maknanya ufuk anak bulan dah ada di atas. Sepatutnya boleh nampak. Tapi mari kita tengok, boleh nampak tak boleh nampak. Gambar yang pertama. Tengok ni. Ini tipikal gambar dekat kawasan kita, pokok kelapa, dengan awan yang tebal, dengan kapal. Ini kat Indonesia. Waktu senja. Lihat, mana anak bulan? Susah nampak anak bulan. Kat mana kedudukan anak bulan tersebut? Scan sana, scan sini, tengok sana, tengok ini. Tak nampak anak bulan. Sebab awak tak tahu kat mana nak tengok. Exact position nak tengok. Kalau awak tahu pun exact position kat mana tengok tu, awak boleh aimkan teleskop awak kat situ, anak bulan tu dia akan turun. Bila dia turun tersebut, teleskop awak kena ikut turun sekali. Sebab setiap sesuatu dia akan tenggelam. Kemudian tengok latar belakang ini, merah. Anak bulan tu halus sangat. Susah nak lihat kalau keadaan macam gini, ufuk gitunya merah. Jadi bukannya senang nak tengok anak bulan sedemikian. Okay, satu lagi gambar kat sini, tengok. Anak bulan ni ada kat sini. Tapi kalau tak zoom, awak tak akan nampak. Lagi terlindung dengan pokok pula. Ini kena zoom, dia zoom. Kemudian dia enhancekan lagi, dia contrast, dia brightness, dia main. Nampak anak bulan. Tapi kalau lihat macam gitu saya dengan mata kasar atau dengan teropong, tak nampak. Macam mana gitu halus. Halus nak kat sini tengok. Dia punya saiz sebanding dengan pokok ini. So, bayangkan. Dia contrast enhance baru nampak bulatan ini. Kalau dia tak contrast enhance, dia tak image enhance, ini akan jadi sama-samar nak nampak. Susah. Jadi bukan senang tengok anak bulan, dia halus. Sangat-sangat halus. Lihat kat sini. Ni. Anak bulan tu berada dekat sini. Tengah-tengah sini. Kemudian, tak nampak. Kalau ada gini, mana anak bulan? Tak nampak. Tapi kalau difokuskan kat sini, kemudian dia zoomkan lagi, dia enhance. Ada kat sini.
Tak nampak juga. Kena zoomkan lagi. Kemudian kontras enhancekan dia. Image enhancekan dia. Brightness dan sebagainya. Baru nampak anak bulan. Jadi orang cakap, oh nampak kan terang anak bulan. Apa awak lihat tersebut telah di zoom in besar sangat. Kemudian di image kontras, kan dia ambil gambar, baru awak dapat lihat. Kalau direct tengok macam gini, jangan haraplah awak dapat lihat. Susah. Kena ada alat nak lihat. Jadi bukan senang tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak tengok anak bulan tersebut. Kerana apa? Kerana dia tu halus dan latar belakang cahaya ufuk ini terang. Satu lagi gambar. Kita lihat. Okey. Kat sini anak bulan tersebut. Dia besarkan. Nampak ni? Ini gambar awan, ini gambar awan kat bawah sini. Dia besarkan. Bila dia besarkan, kemudian nampak dia punya anak bulan. Anak bulan tu dibesarkan lagi. Baru kemudian kontras dan sebagainya, baru nampak anak bulan. Again, ini semua gambar membuktikan bahawasanya susah anak bulan. Ini semua gambar diambil di Indonesia. Iklim yang sama dan Singapura. Yang mempunyai banyak tempat melihat anak bulan. Yang mempunyai ufuk yang luas. Singapura nak tengok macam mana? Dekat mana? Ufuk kita sangat terhad. Dalam berawan, banyak kapal. Jadi susah. Kerana itu mufti kita yang kedua, iaitu Syekh Syed Isa bin Semit, mengambil keputusan, kita bergantung pada hisab saja, matematik saja. Tak perlu kita nak pergi tengok anak bulan sebagainya sebab susah nak lihat. Di Malaysia, sebagai perbandingan, untuk pengetahuan kita, mereka ada rekod melihat anak bulan pada 29 hari bulan. Selama hampir 30 tahun mereka melihat anak bulan, mereka hanya berhasil dapat lihat anak bulan pada hari yang ke-29 tak lebih daripada 10 kali. Sepanjang 30 tahun tau. Maknanya satu tahun ada 12 bulan. 12 bulan mereka keluar. Tengok. Kalau 10 tahun dah 120 kali mereka lihat anak bulan. Kalau 30 tahun, tak ke 360 kali mereka lihat anak bulan. 360 kali lihat anak bulan hanya berhasil lihat kurang daripada 10. That is less than 10%. About 3%. About 2.5%. So, dia punya success rate 2.5%. Bayangkan, 2.5%. Ini kalau kita mana-mana kita tengok anak bulan, kalau kita pakai statistik lah. Kita tengok anak bulan, chances awak lihat pada anak bulan ialah 2.5%. Less than 50%. That very low. Kerana kawasan kita ni kawasan yang berawan. Okay, lihat seterusnya, lihat gambar. Ini ada anak bulan. Ini anak bulan dia bukan sini, tapi di sini. Cuba lihat, mana anak bulan? Tak nampak. Sebab terang. Lihat di sini. Anak bulan berada di tengah-tengah bulatan ni. Nampak lihat? Tak nampak. Bukan ini. Cubalah lihat. Kat mana? Bulatan tengah-tengah tersebut tu. Tak nampak. Jadi anak bulan itu bukan senang nak lihat. Nah, untuk awal bulan Zulhijjah, kita ini, okay, kedudukan anak bulan pada 29 Zulkaidah bersamaan dengan 29 Jun di Singapura. Saya tak ada cerita lain. Atau banyak di kawasan Nusantara kita ni lah, di kawasan Asia kita ini, anak bulan berada betul-betul rendah di atas ufuk. 2 darjah 23 minit. Less than 2 darjah. Macam gini je tinggi dia. Kalau ini ufuk, ini je tinggi dia. Just above. Dan dia punya beza jarak dia daripada matahari dinamakan sebagai ini jarak lengkung. Technical term dia lah. Ataupun the arc of light dalam English. Ataupun elongation. Itu jarak antara pusat matahari dan pusat bulan di sini. Jaraknya 4 darjah 48 minit. Very close to the sun. Kalau dah dekat sangat dengan matahari, ni matahari dan bulan tu berada betul-betul kat situ, cahaya matahari ni terang sangat, mana boleh lihat anak bulan? Ini saya tebalkan supaya nampak sangatlah. Jadi pada 29 Zulhijjah, pada 29 Zulkaidah, bertepatan 29 Jun, umur anak bulan, umur hilal 8 jam 23 minit. Maknanya daripada ijtima', daripada waktu matahari, bulan dan bumi straight line, sampailah pada ketika waktu ini umurnya 8 bulan,
yang tinggi ataupun dia berada di atas ufuk tu 14 minit saja. So kita boleh lihat anak bulan hanya 14 minit. Because the moon kan, bulan ini dia akan makin rendah di atas ufuk sampai dia tenggelam. So secara perlahan dia akan makin dekat dengan ufuk sampai dia tenggelam. 14 minit ini kita punya waktu untuk tengok, untuk cerap anak bulan. Kalau kita miss, terlepaslah. Sebab apa anak bulan tu akan tenggelam. Daripada tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya bulan 14 minit. Dan waktu tenggelamnya matahari tenggelam waktu maghrib je, anak bulan tu dah ada dekat situ lah. Memang dah ada dekat situ. Tapi tak nampak. So kena tunggu matahari tu, tunggu turun bawah lagi lama, 11-14 minit, makin gelap. Anak bulan pun makin dekat. Dekat dengan ufuk. Pun dia tenggelam. Dah tak nampak. Tapi kerana jarak matahari dengan bulan itu terlalu dekat 4 minit saja, dia punya jarak dia 4 degrees, 4 darjah, anak bulan tak boleh lihat. Impossible. Jadi kerana itu, tidak ada laporan kenampakan anak bulan di mana-mana tempat di Malaysia, Indonesia. Singapura pun tak nampak, kita pergi tengok tak nampak, dan juga di Brunei pun tak nampak. Jadi kerana itu keempat negara ini alhamdulillah untuk bulan Zulhijjah ni mula pada 1 Julai. Betul, sama, sepakat. Kerana semua negara tak nampak kerana anak bulan tu dekat sangat. Jadi pada keesokan harinya 30 Jun anak bulan tu dah berada tinggi atas ufuk. Dah 13 darjah, tenggelam matahari dah ada tinggi. Kemudian dia punya distance dia antara matahari dan bulan tersebut 14 darjah. Dah boleh lihat senang. Ada orang tak faham, dia kata, anak bulan dah tinggi, sepatutnya semalam kita dah puasa tau. Semalam kita dah mulakan kita punya awal bulan, bukan hari ni, kita dah terlewat 1 hari sebab anak bulan dah tinggi. Kita cakap, minta maaf banyak-banyak. Anak bulan gini tinggi pada hari yang ke 30, 30 hari bulan, setiap bulan, 30 bulan Islam lah. Anak bulan lagi tu tinggi dan terang, itu lumrah, itu biasa berlaku. Cuma awak tak nampak saja, awak tak prihatin saja, awak tidak kaji saja. Kerana tahu awak lihat, bulan dah besar, sepatutnya semalam anak bulan dah ada. Macam berlaku pada awal hari bulan Syawal kita pada Singapura di sini. Pada 30 Ramadan, malam 1 Syawal kita, iaitu hari Isnin malam Selasa, yang mana Malaysia dah sambut hari raya, kita masih lagi puasa. 2 hari bulan Mei, kemudian tenggelam matahari, orang tengok, anak bulan dah tinggi. Sepatutnya tadi kita raya, bukan besok kita raya, sebab anak bulan dah tinggi. Sepatutnya semalam dah nampak tau, anak bulan dah tinggi gini, kita sudah silap kira. Minta maaf banyak-banyak. Apa yang lihat itu lumrah, biasa berlaku. Bukan menunjukkan bahawasanya malam semalam tersebut itu anak bulan tinggi, boleh lihat dengan mata kerana hari ini dah tinggi. Tidak. Memang biasa berlaku pada 30 hari bulan Islam. Kalau bulan itu dilengkapkan 30 hari, anak bulan tu memang tinggi. Kalau dia itu 29 hari, pun besoknya pada hari pertama bulan tersebut, hari pertama, the first day of the month tersebut, Islamic month lah, bulan memang dah tinggi. Memang boleh nampak. So, it is lumrah. Kerana umurnya dah lebih pada 32 jam. Dan bulan ni mengambil masa 1 jam untuk tenggelam. So, you have 1 hour. Katakan kalau maghrib 7.30, sampai 8.30 sampai nak masuk isyak pun boleh lihat anak bulan. Tu yang orang confuse. Bulan dah besar. Actually biasa. Macam gitu berlaku. So, bulan besar pada hari yang kedua atau hari ketiga, hari yang kedua atau hari ke-30 tu, itu benda biasa berlaku. Bukan menentukan salah kira ataupun salah lihat anak bulan dan sebagainya. Okay? Jadi ini berkenaan dengan anak bulan lah. Macam mana penentuan anak bulan tersebut itu, macam mana kita melihat, macam mana kita nak tentukan dah masuk awal bulan atau tidak mengikut syariat Islam. Dan sekarang ini kita kembali pada persoalan berkenaan dengan nak ikut negara mana. Malaysia nampak, katakan. Singapura tak nampak. Nak ikut Malaysia tak? Baiklah, katakan Singapura dan Malaysia tak nampak. Thailand nampak. Adakah Malaysia nak ikut
Thailand. Kalau Malaysia ikut Thailand, habis Singapura, Singapura ikut Malaysia. Habis Malaysia dah ikut Thailand, jadi Singapura ikut Thailand. Jadi sampai mana? Thailand pula katakan tak nampak, tapi Bangladesh nampak. Thailand ikut Bangladesh, habis Malaysia, Malaysia ikut Thailand. Thailand ikut Bangladesh. Habis Singapura ikut Malaysia. Jadi sampai mana had dia tersebut tu? Oh kata jauh-jauh. Oh ni Thailand dah jauh. Kita Singapura ini dah jauh daripada Thailand. Kita tak nak ikut Thailand. Habis Thailand dengan Malaysia kan sempadan. Malaysia tersebut itu Kedah atau Perlis sempadan Thailand. Johor sempadan Singapura. Habis Johor nak ikut Malaysia. Johor nak ikut Thailand. Sedangkan dia jauh daripada Thailand. Jadi logik ni macam mana? Kalau katakan Singapura tak ikut Thailand sebab jauh, habis Johor pun sebelah juga Singapura. Pun jauh juga ke Thailand. Kenapa Johor kena ikut Thailand? Habis kita tak ikut Thailand. Jadi di manakah had dia? Tak boleh jawab. Ini kebanyakan orang beri jawapan, kebanyakannya mereka cuma kata, oh kita mesti ikut. Kita balik pada Islam. Kita balik pada panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh Quraib, disampaikan oleh Quraib. Quraib ini adalah kira pembantu kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat Rasulullah SAW, sepupu Nabi SAW. Quraib berkata, aku dihantar oleh Ummu Fadl, iaitu ibu kepada Ibn Abbas, ke Muawiyah di Syam untuk suatu urusan. Ketika aku berada di sana, bulan Ramadan muncul dan kita semua dapat melihat anak bulan pada Khamis malam Jumaat. Ingat, Khamis malam Jumaat, mereka semua dapat lihat anak bulan di Syam. Apabila aku pulang ke Madinah pada penghujung Ramadan, dah balik pada Madinah, jalan-jalan balik penghujung Ramadan, Ibn Abbas tanya kepadaku, tentang pelayaran aku dan tentang Ramadan di Syam macam mana. Maka aku pun cakaplah, Ibn Abbas tanya, bila kamu semua lihat anak bulan Ramadan? Aku jawab, kami melihatnya pada hari Khamis tersebut. Saya tukar sekarang ni lah. Takut nanti terlepas pandang. Kami melihatnya pada hari Khamis tersebut. Pada hari Khamis malam Jumaat. Kemudian Ibn Abbas tanya lagi, kau lihat sendiri ke hilal tersebut? Kata Quraib, tidak. Aku lihat, tapi orang lain juga dapat lihat. Maka Muawiyah mulakan puasa pada keesokan harinya, pada Jumaat. Kata Ibn Abbas berada di Madinah, tapi kami lihat anak bulan pada hari Jumaat. Maknanya pada hari Khamis kami tak nampak. Hari Jumaat kami nampak. Jadi hari Jumaat tu kerana kami nampak, maka pada hari Sabtu kami mulakan puasa. Bukan hari Jumaat. Jadi maknanya Madinah dah mula sehari lebih lewat. Syam dah mula awal hari Jumaat, Madinah mula hari Sabtu. Kata Quraib ini, atau Ibn Abbas kata, dan kita akan terus puasa sampai kami melihat anak bulan Syawal pada 29 Ramadan atau kami lengkapkan 30 hari. Maka Quraib kata, kenapa tuan tidak mau ikut ru'yah hilal di Syam? Dan permulaan Ramadan ikut perintah Muawiyah. Sedangkan Muawiyah tu dia pemerintah. Pemerintah negara. Dia kalau perintahkan semua kena ikutlah kalau nak lah. Jadi ikut saja dah lah. Maknanya, kalau dah 30 hari di Syam, di Madinah, baru 29 hari. Kalau Madinah tak nampak, Madinah akan puasa 1 hari kemudian. Dan Muawiyah dah hari raya. Atau orang di Syam dah hari raya, sedangkan di Madinah masih puasa. Ataupun katakan Muawiyah nampak 29, pada malam 29, maka Muawiyah puasa, Muawiyah dah hari raya, orang Syam dah hari raya, sedangkan di Madinah ini masih lagi 28, dia tak tengok anak bulan. 29 boleh anak bulan. Jadi confirm dia tu akan terlewat 1 hari daripada orang Islam di Syam. Jadi kata Quraib, why not kita just follow saja. Jadi maknanya kita ini akan puasa 29 hari lah. Bukan 30 hari lah. Confirm 29 hari, tak payah 30 hari. Dan kita ikut pemerintah, iaitu Muawiyah. Muawiyah tu khalifah. Tapi kata Ibn Abbas, Ibn Abbas sahabat Nabi, dia kata no, tidak. Kerana inilah caranya Rasulullah SAW ajar kami. Apa caranya? Puasa dengan lihat anak bulan sendiri dan berhenti puasa dengan lihat anak bulan sendiri. Bukan bergantung kepada penglihatan anak bulan di tempat lain. Walaupun dalam negara yang sama, kalau kita lihat pada konteks zaman tersebut, Madinah di bawah pemerintahan Syam Muawiyah.
Tapi Ibn Abbas kata, no, kita differ. Kerana Rasulullah SAW kata setiap tempat bergantung kepada tempat dia lihat anak bulan itu sendiri. Makanya, untuk kita bergantung kepada ru'yah negara jiran ke negara lain ke, dia itu tidak menepati perintah Rasulullah SAW. Dia tidak menepati panduan yang diberikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Imam Muslim ini. Makanya Singapura ini bergantung kepada lihat anak bulan dia sendiri, tak bergantung kepada Malaysia atau Indonesia, dia tidak menyalahi syariat. Dia ikut kepada ajaran agama Islam, iaitu ini riwayat Imam Muslim ni lah hadis ini. Tapi kalau Singapura nak ikut pun Malaysia, tak masalah. Kerana apa? Kerana itu atas keputusan ulil amri, iaitu mereka yang memerintah. Kalau pemerintah tu membuat keputusan, kita ikut negara jiran. Katakanlah Ibnu Abbas kata, okey kita ikut Syam. Okey, semua ikut Syam. Tapi kalau pemerintah kata, no, kita ikut option yang kedua. Kita gantung pada ru'yah kita sendiri. Maka ia tidak menyalahi agama Islam. Jadi Singapura di sini menentukan awal Zulhijjah dan juga kawasan negara lain tersebut bergantung kepada ketentuan ru'yah di sendiri. Kerana itu bila Brunei tak nampak anak bulan, Malaysia kata kami pun tak nampak tapi kami gunakan option yang kedua, kami dah hari raya. Brunei kata kami tak nampak tapi kami gunakan option yang pertama, iaitu kami tetap puasa. Dia tidak menyalahi Islam. Kenapa? Kerana setiap tempat tersebut bergantung kepada keputusan pemerintah dia, ulil amri dia. Walaupun bersebelahan, walaupun berjiran, dia tidak menyalahi Islam. Jadi kerana itu umat Islam di Brunei tak kecoh. Singapura yang kadang sikit kecoh. Sebab apa? Sebab ini first time berlaku lah. Jadi tak semestinya tak akan berlaku. Akan datang. Kemungkinan boleh lagi berlaku perselisihnya hari raya dan puasa antara Singapura dan juga Malaysia. Tapi kita tak perlu nak kecoh, nak kacau dan timbulkan fitnah. Kerana apa? Kerana memang dalam Islam kita berhari raya dan berpuasa mengikut kepada ketentuan ru'yah kita. Bukannya ru'yah negara jiran. Okay. Nah, oleh kerana kita bulan Zulhijjah ini, kita menentukan ru'yah kita dan kita tak ikut Saudi, lagilah jauh across Indian Ocean, dan mereka dah nampak anak bulan. Kita tak nampak anak bulan. Kerana ketika tersebut, anak bulan di Saudi pada 29 Julai dah tinggi. Memang boleh nampak punya. Confirm boleh nampak punya. Jadi mereka nampak. Kita masih rendah. Tak nampak. Jadi kita mulakan 1 Julai, 1 Zulhijjah, mereka mulakan 1 Zulhijjah dengan 30 Jun, sehari lebih awal. Kerana mereka sehari lebih awal, maka mereka punya wukuf di Arafah pada hari Jumaat, Haji Akbar. Sedangkan kita 9 Zulhijjah ialah berlaku kepada hari Sabtu. Nah, orang kata, saya nak puasa ikut pada wukuf. Itu adalah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kat sana, awak 8 Zulhijjah. Oh, saya tak kisah juga, saya nak wukuf, saya nak puasa sama-sama dengan mereka sebab itulah puasa Arafah. Kalau awak puasa Arafah pada 8 Zulhijjah ikut awak, maknanya besoknya awak kena hari raya. Sebab di sana mereka dah wukuf, besoknya mereka hari raya. Arafah, hari Arafah mesti diikuti selepasnya hari raya. Kalau awak dah puasa Arafah pada hari Jumaat, hari Sabtu tu awak kena raya. Tapi awak dah mulakan Zulhijjah mengikut Singapura. Pada 1 Julai. Bukan pada 30 Jun. Iaitu pada hari Jumaat awak mulakan, bukan pada hari Khamis. Jadi macam mana ni? Awak nak hari raya pada 9 Zulhijjah di Singapura. Kalau awak nak hari raya, awak keseorangan. Sedangkan orang lain belum hari raya kerana anak bulan tak nampak. Awak nak ikut hari raya, ikut pada mana? Sedangkan Islam kata hari raya mesti ikut anak bulan. Anak bulan tak nampak, habis awak nak hari raya juga, awak nak menyalahi Islam. Baiklah, kata saya nak puasa juga. Awak nak puasa, boleh. Puasalah pada 8 Zulhijjah. Supaya apa? Supaya pada hari Jumaat itu orang wukuf di Arafah pada Jumaat dan kita puasa 8 Zulhijjah. Niat 8 Zulhijjah. Bukan niat pada 9 Zulhijjah. Esoknya, awak puasa lagi. Niat 9 Zulhijjah. Jadi awak dapat pahala 2 hari puasa. Tak ada rugi. Tak ada rugi punya. Dan kerana apa? Rasulullah SAW tak pernah menyuruh kita puasa hari Arafah ikut kepada wukuf di Padang Arafah.
Tak ada satu hadis pun. Tak ada satu hadis pun yang menyatakan puasa 9 Zulhijjah ini ikut pada wukuf. Tapi kita yang ada apa? Puasa hari Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah. Kerana Arafah tersebut pada 9 Zulhijjah. Rasulullah tak kata puasa pada hari wukuf. Kalau puasa pada hari wukuf, memang semua kena lihat pada wukuf. Tapi Rasulullah kata puasa pada hari Arafah. Dan hari Arafah ialah 9 Zulhijjah. Maka 9 Zulhijjah puasa. Di mana saja kamu berada lah. Dan tak ada dalam sejarah Rasulullah SAW hantar sahabat pada awal Zulhijjah pergi ke Mekah, tanya orang Mekah bila kamu awal Zulhijjah, supaya kemudian pulang balik ke Mekah, pulang balik ke Madinah untuk beritahu Rasulullah SAW dan pada sahabat bila nanti orang haji akan wukuf, agar umat Islam juga akan puasa sama macam wukuf mereka kat sana. Tak pernah berlaku. Tak pernah. Rasulullah tak payah hantar. Sebab agama Islam ni agama yang mudah, tak menyusahkan. Tak perlu kita ambil tahu. Orang kata sekarang kita tahu. Sekarang ini, kerana dah ada internet. Tapi zaman dulu tak ada internet, takkan hukum Islam tu hanya bermula pada zaman internet. Tidak, hukum Islam daripada dahulu. Jadi kerana Islam ni tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan, maka tidak perlu kita ni puasa hari Arafat ikut pada wukuf. Kerana kita tak tahu wukuf tu bila. Katakan tak ada internet, kita tak tahu wukuf tu bila. Jadi ikut pada kalender kita, 9 Zulhijjah. Ini pertama. Kedua, orang yang kata kita kena ikut wukuf, kita orang ini hanya melihat kepada keadaan di Singapura. Bagaimana pula kalau orang tu berada di Amerika? Kita lihat gambar ini. Ini adalah pada siang hari di Saudi. Ketika matahari berada di sini, kalaulah ini pada 9 Zulhijjah di Saudi, hari wukuf, kita lihat ni semua kawasan terang. Kalau Islam tu menyatakan puasa kena ikut orang wukuf di Arafah, habis orang dekat Los Angeles sini, bila nak puasa? Mereka malam hari, takkan puasa malam hari? Tak boleh. Macam mana ni? Nak puasa sebelumnya? Nak puasa sebelumnya orang belum wukuf. Nak puasa selepasnya keesokan harinya, ni puasa keesokan harinya, ni pada keesokan harinya, maknanya bila dah terbit fajar nak mula puasa, ni nak mula puasa bagi di Amerika lah, nak mula hari. Di sini dah hari raya. Jadi awak nak puasa ikut wukuf, sedangkan tak ada orang wukuf kat sini. Jadi bagi orang Amerika ni bila nak puasa Arafah kalau sekiranya nak ikut wukuf? Cannot, impossible. Sehari sebelum orang belum wukuf. Sehari selepas orang dah wukuf. Nak tepat-tepat orang wukuf, mereka tengah tidur waktu malam. Mana ada puasa? Kerana bumi ni bulat. Jadi kerana itu Islam tak suruh kita ikut wukuf. Kalau ikut wukuf, impossible bagi orang Islam di Amerika. Bagaimana pula kita di Singapura? Kalau kita di Singapura, kita nak ikut wukuf. Alright? Kita mula puasa. Katakan hari Jumaat. Hari Jumaat, kita mula nak puasa. Ini dia. Okay. Pada kita nak mula puasa subuh lah. Di Singapura ni kita nak mula puasa subuh hari Jumaat. Kerana apa? Kerana kita cakap hari wukuf. Okey. Tapi dekat Saudi masih malam. Orang belum wukuf lagi. Awak nak meraihkan orang wukuf apa? Ni masih malam, belum masuk hari wukuf lagi. Kita dah tengah hari nak dekat petang kat sini, pukul 5 lebih, barulah orang tu betul-betul dah masuk waktu wukuf. Waktu wukuf. Jadi oleh kerana itu tak boleh. Begitu juga kadang sekarang ada fahaman-fahaman yang baru pula. Mana timbul pun saya tak faham lah, betul ni bid'ah. Kita doa pada Allah pada waktu orang wukuf di Padang Arafah selepas asar. Jadi kira selepas asar di wukuf di Arafah tersebut, kita di Singapura ini pada waktu malam, pukul 10 malam. Tak ada pernah ada dalam Islam sedemikian. Itu doa paling makbul. Minta maaf banyak. Doa yang makbul, waktu yang makbul untuk doa ialah lepas asar. Di mana saja berada. Dan khusus untuk di orang wukuf di Padang Arafah. Di Padang Arafah. Bukan di Padang Singapura. Di Padang Arafah. Itu hadiah Allah berikan pada orang-orang haji. Jemaah haji.
Jadi mereka berdoa di padang Arafah. Tak kira waktu bila, tapi paling afdal selepas asar. Untuk mereka. Untuk kita, doalah ketika buka puasa. Tak payah pukul 10 malam, tak payah nak kejar waktu. Dalam Islam tak ada sedemikian. Rasulullah tak pernah buat. Inilah dikatakan bid'ah. Ini dikatakan bid'ah. Malaikat turun di padang Arafah. Bukan kawasan kita. Di tengah-tengah sini. Kita dah tengah waktu malam. Jadi, jangan kita ikut-ikut dengan pahaman-pahaman macam ginilah. Kita doa bila masa kita nak doa dan pilih waktu yang paling afdal kita doa untuk diri kita, waktu kita, tempat kita. Waktu buka puasa, waktu tengah malam, lepas solat, doalah nak pernah doa. Dan doalah bila-bila masa nak doa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa suka dengar kita meminta kepadanya. Jadi ini ketentuannya. Maka hari raya puasa, hari raya haji dan wukuf di Arafah ini tidak perlu ikut pada mana-mana negara, apatah lagi ikut kepada Saudi. Dan ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW. Lihat di sini. Hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yaumu tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tadhun. Puasa Ramadan adalah hari kamu berpuasa. Di mana saja kamu tentukan kamu nak berpuasa, kamu tentu Ramadan untuk kamu. Bukan ikut Ramadan di Mekah. Idul Fitri adalah hari kamu berhari raya. Dan Idul Adha hari kamu sembelih yang kamu tentukan sebagai hari raya. Rasulullah tak cakap, as-sawmu yauma tasumun fi Mekah, wal fitru yauma tuftirun fi Mekah, wal adha yauma tadhun fi Mekah. Tak ada. Dia bergantung pada lokaliti, gantung pada tempat. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmizi dan Syafi'i. Al-fitru yauma yuftirun nas. Al-fitru yauma yafturun nas. Wal adha yauma yudhin nas. Wa arafa yauma ya'rifun. Maksudnya Idul Fitr adalah hari manusia berhari raya. Dan Idul Adha hari manusia berhari raya. Sambut hari raya. Dan hari Arafah, ini yang keyword dia. Wa arafa yauma ya'rifun, dan hari Arafah hari yang mereka tentukan sebagai hari yang mereka tahu sebagai hari Arafah. Rasulullah tak kata wa arafa yauma yaqufuna fi Arafah. Tak ada. Tak ada Rasul kata hari Arafah hari wukuf di padang Arafah. Tak ada. Tapi hari Arafah hari yang kamu tahu sebagai hari, iaitu 9 Zulhijjah, di mana saja kamu berada. Jadi ini tuan-tuan apa yang dirahmati Allah, sedikit sebanyak yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan juga ilmu kepada kita agar hilang segala apa syak wasangka yang kita ada terhadap masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan kalender kita ini. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis Ustaz Aziz. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazilan al-fadil Ustaz Dr. Firdaus Yahya kerana telah memberikan pencerahan yang sangat baik, sangat detail berkenaan dengan nak bulan, berkenaan dengan perbezaan negara-negara dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan Ustaz, kita mempunyai beberapa soalan daripada penonton kita lah di Facebook Masjid Darussalam dan juga Masjid Al-Khair. Ustaz boleh insya-Allah? Boleh insya-Allah. Soalan yang pertama, mungkin Ustaz telah jawab tadi lah, tapi insya-Allah Ustaz boleh ringkaskan lah. Assalamualaikum Ustaz, kenapa Singapura tak ikut MABIMS pada Idul Fitri lepas seperti tahun dulu? Okey, jawapannya ialah pertama dari sudut kesatuan politik dan sosial, MABIMS ini bukan berwajibkan semua anggotanya bersatu pada satu hari raya dan juga satu puasa. Tidak. Dia cuma panduan untuk memberikan gambaran negara lain bila agaknya most probably puasa dan raya. But it's up to you, setiap negara untuk tentukan sendiri. Kerana itu Brunei dia tak ikut MABIMS, dia tak ikut keputusan Malaysia, tak ikut Indonesia. Dan Indonesia sendiri, kita tahu ada Persatuan Muhammadiyah Indonesia, dia tak nak ikut pemerintah, dia ikut diri sendiri. Jadi memang bagus kalau ikut, tapi dia bukan satu kewajipan dari sudut politik. Kedua, dari sudut agama, memang tak wajib langsung. Sebab apa? Sebab saya dah terangkan tadi, setiap negara dalam Islam kata, dan hadis korek tadi, hadis riwayat Imam Muslim daripada Quraib, kamu berpuasa dan hari raya ikut kepada ketentuan kamu sendiri, bukan negara lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz.
Soalan kedua daripada Puan Faizah Ibrahim. Ustaz, Singapura tengok anak bulan di location mana? Ha, Singapura tengok location kat mana dia ditanya dengan Ustaz Aziz. Kita baru nak berjinak-jinak tengok anak bulan. Tak boleh tengok dekat belakang timbuk awak tingkat tinggi buka tingkap tengok anak bulan, tak boleh, itu awak tengok dapur orang. Awak tak boleh panjat Bukit Timah. Oh, Bukit Timah tinggi, tak boleh awak panjat, awak tengok kera dan pokok. Sebab tinggi. Awak kena lihat kepada ufuk yang terbuka. Kalau tempat tinggi ufuk terbuka tu baik. Jadi Singapura kat mana ufuk terbuka ini? Orang kata naiklah Marina Bay. Marina Bay Sands tu tinggi kan? Pergi naik tengok. Tak boleh nanti tengok, bukan tengok anak bulan, tengok aurat orang. La Allah, lagilah habis. Teruk. Apa dah nak tengok barat pula? Tengok apa? Tengok pula nanti Keppel. Tengok dia port, Singapore port. Tak nampak. Okey, pergi Tuas. Mungkin ada nampak lah Tuas. Tapi belum ada kemungkinan. Belum nampak lagi lah mana bukti. Pergi kepada one of the islands dekat Southern Islands. Naik kapal berbang pergi sana. Naik atas Lighthouse Taruh apa tengok. Tu tinggi juga. Tak nampak juga ufuk terbuka sebab banyak sangat kapal. So Singapura ni tempat yang susah. Tak boleh tengok kat Changi, dia mesti tengok sebelah west. So kita belum ada tempat yang khusus untuk tengok anak bulan. Tak boleh gunakan observatory dekat Science Center, observatory dekat Woodlands Galaxy. Itu cuma show je, gitu-gitu je. Tak ada. Tengok atas boleh waktu malam, tapi tengok depan, kena tengok anak bulan, tak boleh tengok atas, dia tengok horizontal. Macam tadi saya tengok tadi gambar ini. Awak kena tengok horizontal. Jadi macam mana? Tak ada, dia tak nampak. Dia kalau horizontal dia nampak flat depan. Lagi dekat Science Center. Tengok depan kat situ je, depan dia golf course. Buka lampu besar. Ya Allah, habis. So Singapore very difficult. Allahuakbar. Baik, syukran Ustaz. Okey, soalan seterusnya daripada Tuan Afdra Ernest. Assalamualaikum Ustaz. Soalan yang sama di mana tempat Ustaz dan tim pergi mencerah anak bulan. Okey, tak apa. Soalan seterusnya. Muhammadiyah Indonesia memberitahu melihat anak bulan ikut kriteria Mabims. Apa pendapat Ustaz? Okey, ini salah faham. Okey, Muhammadiyah tak pernah kata mereka lihat anak bulan. Muhammadiyah hanya mengatakan mengikut hisab mereka anak bulan dah wujud di atas ufuk. Macam kiraannya saya tunjuk gambar di sini. Memang dah ada atas ufuk, tapi memang tak boleh tengok. Impossible. Muhammadiyah punya kriteria, mereka ikut hisab 100%. Macam Singapura tahun 70-an. As long as anak bulan dah ada atas ufuk, jika ikut option yang kedua, kita katakan dah nampak anak bulan. Atau kita bukan nampak lah, kita katakan bahawa anak bulan tu dah wujud, tapi kita tak nampak. Kalau dah wujud, so kita mula puasa. Atau mula kita hari raya. Itu kriteria Muhammadiyah. Indonesia. Muhammadiyah Singapura ikut kepada MUIS. Alhamdulillah. Ustaz, soalan seterusnya, adakah Rasul SAW puasa Arafah mengikut 9 Zulhijjah sebelum pengisytiarahan Hajj dan wukuf di Arafah? Sebenarnya saya katakan tadi, tidak ada bukti yang Rasulullah SAW pergi hantar sahabat ke Mekah untuk tengok bila mereka mengisytiharkan awal Zulhijjah di Mekah. Tak ada. Rasulullah SAW tentukan awal Zulhijjah ikut kepada melihat anak bulan di Madinah sendiri. Irregardless orang wukuf dekat Arafah tu bila. Tak kisahlah, tu kau punya pasal. Kita di Madinah, kita puasa 9 Zulhijjah yang kita namakan sebagai hari Arafah, mengikut pada perhitungan kita. Dan itu Rasulullahnya hadis tadi. Wa Arafah, riwayat Imam Syafi'i dalam kitab Mughnin Muhtaj, wa Arafah yauma ya'rifun. Hari Arafah ialah hari yang mereka tentukan sebagai harinya, iaitu manusia tentukan sebagai harinya. Kalau Madinah lah. Kalau Syam lah. You don't have to depend wukuf dekat Arafah. Itu Islam. Wallahu a'lam. Okay, syukran Ustaz. Soalan seterusnya, saya cuba untuk kasih senang faham lah ya. Berapa jauh Madinah dan Syam dan apa had jarak daerah since kita tidak perlu ikut khalifah seperti hadis tentang Muawiyah radhiyallahu an dan juga Ibn Abbas radhiyallahu an. Bagus. Soalan yang sangat baik. Ini adalah jarak antara Madinah dan juga Syam adalah 1000 km plus minus a few tens of kilometers. Jadi 1000 km. Okay. Beyond that,
atau less than that, kita tak tahu lah. Ini kaedahnya lah. Jadi 1000 kilometer tu adalah penentuannya. Bagaimana pula kalau di Yarmouk? Yarmouk tu nak dekat dengan Syam. Bagaimana pula dekat Badar? Bagaimana pula dekat Madain Saleh di antara Syam dan juga dengan Madinah, lebih kurang about 400 kilometers halfway through. Mereka ikut mana pada waktu tersebut? Tak ada cerita. Sebab dia maknanya jarak bukanlah penentuan. Itu orang dulu tak tahu, dia cuma mana ada 2 kilometer. Jadi sekarang ni baru mereka kata 1000 kilometer. Kalau waktu Ramadan tadi, anak bulan di kawasan Asia yang boleh dilihat pada hari Ahad, Malaysia dapat lihat anak bulan di Labuan sahaja. Orang kata, dapat lihat Langkawi. No. Labuan sahaja. Labuan tu di mana? Di Sabah. Non jauh di sana. Berapa jauh daripada Singapura? 1000, more than 1000 kilometers daripada Singapura. Awak nak ikut? Habis Labuan tu dapat lihat anak bulan dengan apa? Mereka bukan dapat lihat anak bulan dengan teropong, dengan mata kasar, teropong, teleskop. No, tu semua tak nampak. Impossible nampak. Habis mereka nampak anak bulan macam mana? Mereka nampak anak bulan melalui kamera. So, mereka letak kamera dekat mereka punya teleskop. Kamera ini capture. Kemudian, anak mata tak nampak. Bila capture pun tak nampak. Tapi kemudian mereka, bukan Photoshop lah. Of course lah, Photoshop lah. Maknanya mereka enhance lah. Brightness, contrast, gini, kerbak-kerbuk. Nampak very, very small line. Saya dah tengok gambar tersebut itu yang mereka tunjukkan. Expert astronomers dekat Indonesia pun cakap, maaf ya Pak, kami enggak bisa nampak ini mana anak bulannya. Ya, kami nampak, dia cakap, kita nampak ni nampak dot-dot. Ya, mungkin kamu nampak, kami enggak nampak. Sebab dia halus sangat. Itu yang menjadikan Malaysia berhari raya pada hari Isnin. Hanya dengan that one small line daripada satu gambar. Bukan daripada gambar-gambar yang lain. Itu menyebabkan mereka hari raya. Jadi adakah itu kita nak ikut? 1000 kilometers away. Punya hasil melihat anak bulan tersebut. You see? That's very, very far. Indonesia nampak, tapi di Aceh. More than 1000 kilometers away daripada Singapore. About 1005 kilometers. Jadi orang kata nak puasa Singapore salah hari raya ke? Ini persoalan saya nak loncat balik pada kita fikir sendirilah. Johor tak nampak. Jadi seluruh Malaysia daripada Perlis sampai kepada Johor bergantung kepada that one small picture yang diambil di Sabah dan very, very thin line yang boleh hanya lihat hanya lepas mereka image enhance dalam proses dalam komputer. Tapi untuk lihat, tak ada. Tapi itu Sabah. Sabah dengan Perlis dah 1000 kilometers. Tapi kenapa Perlis ikut Sabah, kita tak ikut? Sebab seluruh Malaysia tu bawah satu jajahan. Satu lihat, semua lihat. Bukan satu lihat, semua lihat. Satu dah kata tentukan, pemerintah dia kata, kerajaan cakap, okey, kita puasa, kita hari raya. Okey, semua hari raya. Alright? Itu cerita dia lah. Allahu'alam. Ustaz, bagaimana kalau kita lihat anak bulan dengan kamera tu, diterima ataupun tidak? Di sini Singapura tak ada fatwa lagi. Okay. Singapura ada fatwa, sama ada boleh kita gunakan kamera atau tidak. Ada negara dah keluarkan fatwa tak nak terima. Saudi tak terima. Malaysia terima, tapi ada kriteria-kriteria tertentu. Indonesia belum ada fatwa lagi. So this is something new lah. So negara yang ada keluar fatwa boleh terima dengan syarat tertentu, maka mereka terima image tersebut. Singapura belum ada fatwa, so Singapura tak nak terima laporan gambar macam gitu. So itulah cerita dia. Wallahu'alam. Wallahu'alam bissawab. Baik, rasanya tak ada soalan lagi. Saya cek sebentar Alhamdulillah, tak ada soalan lagi. Okay, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Baik. Mungkin Ustaz boleh kongsikanlah kalau para hadirin semua ataupun masyarakat umum lah ada soalan berkenaan dengan ilmu falak dan sebagainya, di mana mereka boleh rujuk, Ustaz? Ada tak one stop center untuk kita, untuk masyarakat rujuk? One stop center senang aja, hantar kepada Muiz. Pandai-pandailah nanti Muiz nak agihkan siapa nak jawab nanti. Okay. Atau hantar kepada Ustaz Aziz di Masjid Darussalam.
Saya gurau je InsyaAllah. lah. Hantar pada saya akan hantar pada Ustaz Firdaus lah, insyaAllah. Okey. Atau Ustaz, pada Muin lah senang, authority. mungkin yang terakhir lah, Ha. siapakah yang pakar falak di Singapura, Ustaz? Yang Ini soalan yang tak important lah. Siapa pakar falak ke, siapa tak pakar falak ke, yang penting kita alhamdulillah kita ada perkembangan ilmu falak kat Singapura di sini. Itu dah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya rasa ialah bila makin timbul isu begini, makin ramailah masyarakat kita semakin peka dan sedarlah berkenaan kepentingan ilmu falak ni. Alhamdulillah. Baik, InsyaAllah, amin. itu saja. Saya rasa tidak ada soalan lagi. Jadi saya serahkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Firdaus Yahya untuk mungkin tutuplah dengan sedikit kata-kata dan juga mungkin dengan doa. Fadhil Ustaz. Baik, saya tutup dengan nasihat kepada semua masyarakat Islam terutama di Singapura. Saya tak kira negara lain sebab kita ini dalam bawah satu pemerintah. Allah SWT mewajibkan kita untuk ikut penentuan ulul amri. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u Allah wa ati'u Rasul ya ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan taatlah kepada ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasuli. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu berselisih pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita kalau ada selisih pendapat, kita kembali pada Allah dan Rasulnya dan kita cuba selesaikan dengan cara yang lebih maknanya harmoni, tanpa timbulkan fitnah. Maknanya kalau awak ada ilmu, kan awak rujuk terus kepada ulil amri. Nasihat kepada mereka, bukan timbulkan fitnah di kalangan orang yang tak ada ilmu. Kalau awak tak ada ilmu, tak payah timbulkan fitnah. Ikut saja apa yang telah ditentukan oleh ulil amri. Moga-moga dengan demikian, insya-Allah kita dapat kekalkan kesatuan dan kita dapat elakkan perpecahan. Yang mana perpecahan ini adalah apa yang diinginkan oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah akhir kata-kata saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, syukran jazilan Ustaz atas kesudian bersama kita pada malam ini. Dan Amin. alhamdulillah Ustaz, sepanjang tempoh live ini lebih daripada 100 orang lah menonton throughout this full live. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga insya-Allah para penonton sekalian dapat manfaat lah daripada perkongsian pada malam ini. Dan teruskan para penonton sekalian like dan share live di Facebook Darussalam dan juga Al-Khair agar insya-Allah lebih ramai masyarakat kita dapat menimba ilmu yang berkenaan dengan ilmu falak ini insya-Allah. Maka itu saja daripada pihak kami. Terima kasih syukran jazilan pada Fadil Ustaz Firdaus Yahya dan insya-Allah kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala.